pekakkan dia telinga yang negatif ni. When people say no, you say next. Ramai orang tak suka bisnes ni sebabnya mereka nampak ala-ala MLM. Bila sebut MLM, orang dah fobia. MLM style lebih kurang paksa orang masuk. Kalau ada package yang paling besar, package yang itulah yang kita suruh. Bila orang masuk, kita tak kira. Apa pun alasan yang mengatakan dia tak ada duit, kita akan bagi jawapan. Itu menyebabkan orang fobia. Jangan buat bisnes ni ala-ala MLM, cepat ikut. Baru ni Datuk lah panggil, Datuk Paduka panggil. Saya tak pergi, saya cakap. Macam-macam panggil tuan, saya tak pergi. Sebab saya tak buat style ala-ala MLM. Disebabkan saya spend lama untuk study, untuk mencipta formula ni. Okey. Benda yang saya dah tunggu begitu lama, yang nak melepasi saya punya penapis, bila dapat, saya memang tak pandang kiri dengan tak pandang kanan. Sebab dah nak dapat dia bayar. Okey. Apabila dapat, saya tak kira lah. Saya akan buat je. Sebab saya dah nampak. Okey. Saya dah nampak benda tu, dia memang boleh pergi. Kalau nak cerita penolakan, memang terlalu banyak penolakan. Tapi saya dah nampak, ni memang meletup satu hari. Jadi daripada saya dengar pendapat orang yang macam tu, mereka tak luangkan masa untuk study. Jadi saya tak perlu nasihat mereka. Sebab mereka tak luangkan masa. Bukan kata saya pandai lah, mereka tak luangkan masa untuk study. Jadi apabila mereka bagi pendapat, saya tahu pendapat mereka tidak disupport oleh apa-apa study. Jadi pendapat saya tu berdasarkan study, berdasarkan kajian saya, jadi saya jalan. Pertama, dia melepasi saya punya penapis. Okey. Kedua, kalau kita nak tengok tentang potensi, alright, kita tengok dia punya market. Lagi besar market orang yang menggunakan, lagi tinggi potensi untuk perniagaan tersebut. Okey, bagus dan tak bagus. Apa pun produk yang datang yang melepasi 3 penapis ni, dia insyaAllah baik. Tetapi produk tu, kalau dia digunakan, dia menjadi keperluan lebih ramai orang, lagi tinggi potensi dia tuan. Buat bisnes ini, sentiasalah berkongsi. Jangan ajak orang masuk tangan-tangan. Orang tak suka. Kalau orang datang jumpa saya, dia cakap, Cik Razlan, saya nak masuk bisnes ni semua apa. Saya cakap, pasal apa kamu nak join? Masa Cik Razlan dapat ratus-ratus ribu, saya tak bagi dia masuk kan tuan. Saya cakap, tuan, kalau tuan nak masuk sebab itu, biasanya data menunjukkan orang macam ni tak lama. Jangan masuk, saya kata. Tuan ambil buku ni, balik baca dulu. Kalau tuan faham betul bisnes ni sesuai untuk tuan, tuan datang balik. Saya tak bagi dia masuk tuan. Dalam bisnes ni jangan main sapu je. Kalau tuan sapu je, kadang-kadang sapu sampah sendiri. Sebab peringkat awal kita boleh menilai orang macam ni, dia seperti buah yang cantik. Cantik di luar tetapi berulat di dalam. Jangan makan. Kalau makan, paling tinggi 2 hari confirm sakit perut. Itu semuanya kalau bagi saya hanya meletakkan kesilapan dekat diri kita. Kalau kita cerita dekat orang, orang tolak, okey, duduk fikir apa cara yang salah yang telah kita buat. Okey, sebab orang negatif, orang nak join, orang tak nak join, ini bukan kerja kita lah. Kerja kita hanya sharing saja. Share dengan orang, alright. Kalau kita, yang negatif, biarkan. Sebab kita nak bawa orang naik atas. Bila kita dah dapat hasil, kita naklah juga kawan-kawan kita naik atas. Mana yang negatif, saya tak perlu dengar. Sebab kalau saya dengar, mereka akan tarik saya turun. Jadi jangan dengar orang yang negatif, sebab orang negatif ni akan tarik kita turun. Sebab sedangkan kita nak naik orang buat naik ke atas. So yang negatif tu tak jadi masalah. Okey. Itu sebab orang tolak bukan kerja kita. Kerja kita hanya sharing saja.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasihi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Tun Esel kerana memberi peluang kepada kami untuk memperjelaskan konsep pematuhan syariah dalam perniagaan mereka. Alhamdulillah, saya Abdul Syukur bin Haji Abu Samah sebagai ahli lembaga Takbir Mahat Tahfiz Al-Hikmah Padang Siding Pau Perlis ingin bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan bagi memahami konsep pematuhan syariah di dalam perniagaan Tun Esel. Saya memetik kata-kata Dr. Zahiruddin bin Haji Abdul Rahman yang tuan-tuan sedia kenal, dalam memperjelas dan memperincikan konsep pematuhan syariah di dalam perniagaan Tun Esel. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, semoga penjelasan ini akan memberi sedikit pemahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya berlapang dada dalam menerima rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perniagaan Tun Esel ini. Sebagaimana yang tuan-tuan perhatikan, Tun Esel satu perniagaan yang tidak melibatkan perniagaan emas ataupun perak. Ini bermakna satu daripada tahap untuk pematuhan syariah telah kita lalui. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, tujuannya jelas. SIM card yang diberikan kepada tuan-tuan ataupun tuan-tuan beli daripada pihak tertentu di dalam Tun Esel dan tuan-tuan merekomen ataupun memperkenalkan pada rakan-rakan yang berikutnya dalam keadaan yang jelas. Tidak ada fakta-fakta yang terselindung. Ini bermakna tuan-tuan mengetahui daripada A to Z sampai daripada bermula hingga berakhirnya perniagaan itu tuan-tuan dapat dengan jelas. Dalam aspek komisen yang diberikan juga sebenarnya begitu jelas. Tuan-tuan tidak diselindungi daripada aspek pemberian komisen. Ini bermakna syarikat tidak menekan para pelanggannya untuk meneruskan perniagaan mereka secara paksaan. Dalam aspek pemberian komisen, tiada komisen diberikan tanpa usaha. Mana kata tuan-tuan, tidak ada money game di situ, iaitu kita tidak bekerja tetapi dapat komisen. Di sini kita kena berusaha, kita kena memperkenalkan SIM card yang dikeluarkan oleh Tun Esel kepada rakan-rakan yang lain. Di situlah komisen kita diberi. Bermakna kita berusaha bekerja, mengeluarkan tenaga kita untuk memperkenalkan konsep perniagaan ini kepada rakan lain sehingga pihak syarikat memberi komisen tertentu kepada kita. Komisen juga diberikan bertuan-tuan berdasarkan keuntungan, berdasarkan ahli yang ditaja, bukannya money game. Ini yang saya jelaskan tadi. Bermaknanya sekiranya kita membawa rakan-rakan yang lain dalam grup kita dan dijelaskan tentang sistem perniagaan itu, kita akan diberikan komisen. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perhatian saya, perniagaan Tun Esel ini bukanlah perniagaan yang mengamalkan sistem piramid yang sejelasnya haram dalam perniagaan yang berlandaskan Islam. Kerana apa? Kerana di dalam perniagaan ini difahamkan kepada saya bahawa kita tidak mewajibkan ahli untuk memperkenalkan ahli yang lain. Mereka layak untuk menjadi usahawan ataupun menjadi pengguna bijak sahaja. Ini bermakna di peringkat yang diperkenalkan, yang kita perkenalkan kepada rakan-rakan kita tidak menjadi satu paksaan untuk memperkembangkan perniagaan ini kepada orang lain sehingga menjadikan sistem ini bercelaru. Sistematik yang telah sistem perniagaan ini tidak mewajibkan rakan yang kita perkenalkan itu untuk mencari rakan yang lain. Terpulanglah kepada mereka untuk menjadi usahawan ataupun untuk menjadi sebagai pengguna bijak saja. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mematuhi pematuhan syariah dalam perniagaan, Tun Esel tidak mewajibkan ahli membuat belian secara tetap pada kadar tertentu. Ini bermakna
menjelaskan tentang pemberian komisen tadi kepada produk yang akan tuan-tuan beli tidak ditetapkan kepada nilai-nilai tertentu sehingga menjadi satu paksaan kepada orang ramai, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sejelasnya Tun Excel memberi kelonggaran kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menentukan sendiri banyak mana yang tuan-tuan perlu beli pada bulan-bulan yang berkenaan, pada masa-masa yang berkenaan, tanpa mengikat masa. Okey, ini menyebabkan perniagaan ini mematuhi pematuhan syariah. Dalam memperkatakan tentang pematuhan syariah juga tuan-tuan, sistem perniagaan mestilah terus. Saya melihat sendiri di mana beberapa naskah buku ada disediakan kepada tuan-tuan sebagai panduan. Saya sendiri telah mengkaji buku-buku yang telah dikeluarkan dan tidak ada unsur-unsur menyelindungi ataupun melindungkan fakta-fakta yang perlu diketahui oleh orang ramai. Ini bermakna tuan-tuan, sekiranya tidak jelas kepada fakta yang telah saya terangkan pada kali ini, tuan-tuan boleh mendapatkan buku panduan yang dikeluarkan oleh pihak syarikat untuk tuan-tuan jadikan sebagai rujukan. Sejelasnya tidak ada sebarang fakta yang cuba diselindungkan oleh pihak syarikat dalam perniagaan Tun Excel ini, tuan-tuan. Jadi pada pendapat saya secara peribadi, melihat perniagaan ini satu perniagaan yang tidak memaksa mana-mana ahli, satu perniagaan yang memberi kelonggaran kepada ahli untuk memilih jalannya sendiri, satu perniagaan yang tidak memaksa orang ramai membeli produk, satu perniagaan yang mempunyai sistem pembahagian atau pembayaran komisen yang telus, satu perniagaan yang bersistematik, dan ini semestinya menepati pematuhan syariah. Satu ketika saya memetik satu hadis Rasulullah SAW tentang apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa yang beliau katakan? Kajilah satu-satu perniagaan itu sebelum menyertainya. Jangan kau datang kepada pasar ini untuk berniaga tanpa engkau mengkaji apakah perniagaannya. Jadi tuan-tuan, saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan perempuan yang berada di luar sana untuk memastikan sebelum tuan-tuan menyertai perniagaan ini, sebaik-baiknya tuan-tuan melihat dulu sistem perniagaannya, melihat dulu produk, melihat pembayaran komisen, dan mengetahui sedikit tentang latar belakang syarikat. Ini bagi memudahkan tuan-tuan untuk memahami konsep rezeki yang tuan-tuan terima. Semoga menjadi rezeki yang halal dan thayyibah. Semoga rezeki itu dapat membawa keluarga tuan-tuan ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, saya nak menasihatkan untuk diri saya dan tuan-tuan yang berada di luar sana, semoga menjadikan perniagaan, yakni sunnah Rasulullah SAW sebagai rezeki, sebagai sumber rezeki tuan-tuan yang dapat membawa tuan-tuan ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu dalam perniagaan Tun Excel ni, apabila mereka sertai saja, malahan sebelum mereka sertai lagi, saya dah pesan, kalau boleh jangan join dulu. Kamu ambil buku ni balik baca dulu. Bila dia fikir benda keputusan itu betul, bisnes yang dipikir ni betul, kena serasi dengan apa benda yang dia dengan apa yang dia mahu. Kalau dia datang balik, okey, dia nak join, okey, baru saya suruh mereka join. Apabila dah join, saya tak suruh mereka pergi terus sponsor orang tu. Dah lah suruh masuk, suruh fikir dulu. Kedua, apabila dah masuk, jangan terus belanja, balik baca dulu. Kalau buku tak habis, saya suruh balik, baca dulu, habiskan. Kalau tahu internet, saya cakap suruh buka website. Dah habis, tengok website tu. Website tu memang kalau seminggu takkan habis lagi tuan.
ada video, ada berapa puluh soal jawab, ada berapa muka. Kena siapkan dia punya foundation. Saya tak nak orang masuk 2 bulan, 3 bulan dia tinggal. Kan rugi untuk mereka. Sebab kita nampak benda ni, bukan nampak, dia memang menyelesaikan banyak masalah kewangan. Tapi kalau orang masuk sekat jalan, kan menambahkan beban kewangan mereka. Saya tak suka macam tu. Balik study dulu. Apabila mereka nampak, oh betul, benda ni memang boleh jalan. Sebab dah terbukti orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Carikan satu sebab kenapa tuan nak buat bisnes ini sampai berjaya. Cari sebab sendiri. Bukan saya nak buat bisnes ni pasal Cik Mazlan dapat banyak duit. Saya semangat buat bisnes ni pasal tengok Cik Mazlan dapat puluh-puluh ratus-ratus ribu. Orang macam ni tak tahan lama kan? Sebab itu apabila nampak signal macam ni, saya akan tegur lebih awal. Sebab kalau dia teruskan, memang dia tak tahan lama. Saya suruh dia cari. Kamu kena cari sebab saya buat bisnes ni pasal anak saya sakit. Saya dah tak mampu menampung duit kos. Saya kena kerja betul-betul. Alasan-alasan yang sedemikian tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Sebab itu masalah objektif itu, alasan tersebut hanyalah unik pada dia. Saya nak buat bisnes ini kerana saya sering dihina oleh kaum keluarga saya, sanak saudara saya. Mereka nampak saya hina sangat. Saya kerja angkat sampah. Kadang-kadang saya panggil kenduri pun dia orang tak nak datang. Kalau dia orang nampak muka saya, dia orang tahu ini saya nak minjam duit lah, contoh dia. Terlalu hina hidup saya. Saya nak baiki hidup saya sendiri. Saya nak keluar hidup saya daripada pompong kehinaan. Memang betul, kalau ada setengah orang banyak hutang, betul lah Nabi kata, orang berhutang ni menyebabkan kekhawatiran di waktu malam dan menyebabkan kehinaan di siang hari.